Okay, so untuk kelas ni sebab dia sejam jadi kita mungkin tak boleh cover semua. Kita cover yang mana boleh. Okay, so first kali kita akan belajar macam mana benda ni terjadi. Okay, yang kedua bila kita dah belajar macam mana benda ni terjadi, kita akan belajar macam mana nak tahu arah dia. Okay, so untuk tahu arah kita akan pakai petua tangan kiri Fleming. Okay, so bila kita dah settle yang tu, kita akan tengok apa faktor yang mempengaruhi magnitude daya tu. So kemungkinan besar cikgu rasa kita tak sempat nak tengok aplikasi, tapi tak apalah, at least dapatlah something. Okay, so jom kita mulakan dengan medan lastik. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjuk video dulu. Belum apa-apa kita tengok video dulu. So, cuba korang tengok dekat sini. Okay, cikgu tak play lagi tau. Cikgu nak set the scene dulu, nak bagi tahu dulu cerita dia macam ni. Okay, dekat sini ada satu logam. Ni cikgu garis kuning ni, ini adalah satu logam. Okay, logam ni dia bersambung dengan bekalan kuasa kat belakang ni. Kat sini ada bekalan kuasa tau. Jadi ada arus mengalir dekat sini sampailah sini. Okay, lepas tu dekat sana pun ada logam juga. Ada logam juga. Okay, sekarang ni kalau korang perasan atas ni ada dawai. Logam jugalah logam. Tapi untuk pengetahuan korang, logam ni bebas bergerak. Maksudnya dia boleh macam ke depan, ke belakang macam tu lah. Dia bebas, dia tak melekat. Okay, so dalam situasi ni apa yang berlaku adalah kan garisan kuning ni tadi, logam ni dalam dia ada arus tau. Okay, so dalam dia ada arus. So bila dalam dia ada arus, dia akan mengalir dan dekat logam ni akan ada arus mengalir juga. Okay, cikgu ulang. Dekat sini akan ada arus mengalir, lepas tu logam tu ada dia mengalir juga. So, kejap lagi kita akan explain apa yang berlaku. Tapi korang tengok dulu apa yang berlaku. Nampak tak? Dia tercampak. Okay, kita tengok lagi sekali. Bila kita switch on, dia tercampak. Okay, lepas tu apa yang kita buat adalah kita terbalikkan magnet. Okay, kita terbalikkan magnet, kita letak balik. Lepas tu kita switch on balik. Dia tercampak belah kiri pula. Okay, sekali lagi kita tengok dia tercampak belah kiri. Okay, so kenapa wire tu tercampak? Bukan sebab magic. Okay, wire tu tercampak sebab yes, very good, daya. Okay, sebab daya. Okay, jadi itulah yang kita nak cakap tu. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak start explain tau. Tadi tu, kejap lagi kita tengok balik tapi cikgu nak ajar ni dulu. Okay, so kita tengok ni sekejap. So apa yang berlaku? Okay, first kali kita kena faham macam ni tau. Okay, ni sebenarnya recap waktu korang form lower form. Korang lower form pun korang dah belajar sikit dekat sini. Okay, so first kali cuba tengok benda ni. Ni apa benda ni? Yang warna merah dengan biru ni rasa-rasa dia apa benda? What is that? Bagus. Okay, dia adalah magnet. Okay, it is a pair of magnet. Kutub magnet lah. Kita ada utara, kita ada selatan, kita ada north, kita ada south. So, bila kita nampak magnet tu, kita tahu bahawa magnet dia ada dia punya medan magnet sendiri. Okay, so magnet dia ada medan magnet. Jadi kalau contoh ni utara, ni selatan, medan magnet dia macam ni. Settle. Ini adalah medan magnet dari magnet kekal. Magnetic field from permanent magnet. Okay, so settle first part. Second part adalah, okay, ni wire tau. Ni adalah conductor. Conductor ni function dia adalah allow current to flow. Maksudnya dalam ni ada arus lah. Okay, dalam ni ada arus. Tapi korang kena ingat, bila ada arus dalam magnet, dia akan ada medan juga. So maksud ni, wire ni, dia ada arus. Tapi dia akan hasilkan magnet juga. Walaupun dia konduktor, sepatutnya dia hanyalah arus. Tapi bila ada arus, akan ada magnet juga. Jadi sekarang, kita ada medan magnet daripada konduktor tu juga. Okay, so sekarang dua sumber tau. Tadi kita ada
magnet daripada merah dengan biru ni. So kita ada medan dia. We have its own magnetic field. Tapi bila kita ada current flowing through a conductor, bila ada arus dalam konduktor, benda tu akan jadi magnet juga. So sekarang kita dah ada berapa magnet? Dah ada berapa medan magnet sekarang? Dalam cerita kita sekarang dah ada berapa medan magnet? Okay, so kita ada dua. Datang mana dua? Yang pertama, we have the one from permanent magnet, dari magnet kekal. Yang kedua, kita dapat daripada konduktor tu sendiri. Okay, setakat ni just nak tengok 1 sampai 7, 1 tak faham, 7 faham, kat mana kita? Kesimpulannya, kita ada magnet, magnet ada medan dia sendiri. Magnet ada medan magnet. Konduktor ada arus. Dia pun hasilkan medan magnet. So sekarang kita ada dua medan magnet. Itu summary dia lah. Okay, fine. Sekarang ni kita tengok balik video tadi. Circle tu from conductor. Yes, basically circle ni adalah medan magnet daripada konduktor ni. Okay. Alright, so sekarang kembali kita kepada video tadi. Kembali kita kepada video tadi. So tengok tau. Dia macam ni. Dekat sini yang hitam ni adalah magnet. Yang hitam ni adalah magnet. So ada tak medan magnet? Ada ke tak ada medan magnet kat sini? Yes or no? Okay, very good. Magnet ada medan magnet dia sendiri. So ini adalah medan magnet daripada magnet kekal. Lepas tu ingat kan tadi kita ada wire. Lepas tu kan current flow dekat situ. Jadi dekat sini wire yang tadi tu dia pun ada dia punya konduktor. Yes, thank you. Allah. Yes, konduktor. So konduktor tu sendiri ada medan magnet dia. Jadi sekarang ni kenapa dia tercampak tadi? Sebab dua medan magnet tu berinteraksi. Okey, korang bayangkanlah dua-dua ada ego masing-masing. Mula bagi contoh bukan-bukan. Tapi bayangkan magnet ada ego dia, konduktor ada ego dia. Dua-dua ada ego, so diorang gaduh. So bila bergaduh tercampak. Daya terhasil. Very good. Dia bertembung. Itu point dia. Okey, so sekarang sekali lagi magnet ada magnet dia sendiri, medan magnet dia sendiri, konduktor ada medan magnet dia sendiri. Jadi bila kita alihkan arus tadi, dia akan hasilkan daya. So daya itulah yang menolak benda ni ke tepi. So kenapa dia ke tepi? Sebab ada dua medan magnet yang berinteraksi. So itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, so itulah bendanya. Jadi sekarang ni definisi. Kan tadi daripada tadi kita cakap medan lastik kan? Medan lastik tu apa? So medan lastik tu ini definisi dia. Okay, ini adalah medan lastik. So medan lastik ni adalah medan magnet paduan. Ingat, paduan tu combination. Resultant tu adalah combination. Combination of what? Interaction. Interaksi. Interaksi apa? Kita ada dua medan magnet. Okay, satu medan magnet daripada current carrying conductor. Okay, daripada konduktor yang bawa arus tadi. Itu adalah medan magnet kita yang pertama. Yang kedua, medan magnet siapa pula? Medan magnet permanent magnet. Medan magnet daripada magnet kekal. So dua tu berinteraksi menghasilkan medan lastik, sebab itulah ada daya. Okay, so ini adalah definisi medan lastik. Okay, sekarang. Tadi kan dalam video tu, korang tengok dawai tu kan? Mula-mula dia gerak mana? Kiri ke kanan? First, video tu asal-asal to the right ke to the left? Kanan ke kiri? Kalau ingatlah, mula-mula asal-asal video sebab dia ada dua part. Asal-asal dia ke mana? Okay, mula-mula dia, kalau ingat, mula-mula dia ke kanan. Tapi dia buat something, tiba-tiba benda tu ke kiri. So ke kanan dan ke kiri ni, okay, maksudnya ada arah yang berbeza lah. So kenapa arah berbeza? Maksudnya daya berbeza. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu
arah daya tu. Okey, kekononnya tadi kita macam confident kan, macam oh dia ke kiri, dia ke kanan. Okey, sebab daya kiri, daya kanan. So macam mana kita nak tahu? Irina betul. Okey. Zaid betul. Yes, very good. Nah, teka. Siapa tahu? Soalan cikgu adalah macam mana kita nak tahu, okey, kita pakai apa? Okey. Tangan kiri ya. Fleming, petua tangan kiri. Fleming. Kejap sabar. Sebenarnya cikgu tengah nak buat something. Kejap sorry. Full screen mode. Okey, jumpa. Okey, so sekarang kita akan guna petua tangan kiri, Fleming. Okey, sekarang macam mana nak guna? Ni mencabar sikit lah. So semua orang tangan tu goyang-goyang sikit. Okey, ready kita nak buat ni. Sekarang ni just in case korang tertanya-tanya, cikgu kita tengah buat apa ni? Okey, kita tengah tengok arah daya, dia gerak arah mana. Okey, macam mana nak tahu konduktor tu gerak arah mana? Kita akan guna tangan kiri, Fleming. So semua orang kiri angkat tangan kiri. Siapa buat dapat A? A plus. Okey. So semua orang tangan kiri tiru sebiji. Sebiji. Ibu jari ke atas, ikut tangan tu. Okey, pastikan tangan korang jangan lembik-lembik tau. Buat betul-betul. Ini kena lebih kurang 90 darjah. Dia ni akan jadi 90 darjah. Okey. So, dah buat So, okey, rehatkan dulu tangan. Kejap lagi nak pakai banyak kali. So, first, kalau ada magnet, okey, kita jari telunjuk kita mewakili magnet. Jari telunjuk kita mewakili medan magnet. Jari tengah kita mewakili arus. Ibu jari kita mewakili daya. Okey, so cara nak ingat senang, FBI. FBI. Jadi ibu jari kita daya, itulah arah wire tu bergerak, konduktor tu bergerak. Okey, tak apa. Kita tengok contoh, jangan risau. Kita tengok contoh. First, meh, tengok sini. Okey. Korang, cuba tengok kat sini Kalau cikgu lah, ni cikgu, personal opinion. Personal opinion, first cikgu akan tengok dia punya magnet dulu. Okey, first cikgu nak tanya. Medan magnet utara ke selatan ke utara? U ke S ke U? North south ke south north? Okay, so siapa yang bagus? Okay, siapa yang tak ingat lah? Okay, siapa yang belajar dalam bahasa Melayu tak ingat? Ingat US. US. Utara, selatan atau Negeri Sembilan. NS. Okay, always from north to south. Jadi sekarang cuba tengok dalam gambar ni. Ingat tadi jari untuk tengok magnet adalah jari telunjuk tau. Jari telunjuk sentiasa tunjuk selatan. Jadi dalam gambar ni jari telunjuk nak tunjuk mana? Kiri ke kanan? Jari telunjuk sentiasa tunjuk selatan. Your index finger is always pointing to south. So dalam gambar index finger kanan ke kiri? Your jari telunjuk to the left ke to the right? Okay. So disebabkan dia sentiasa tengok selatan, kita akan ke kanan. Hati-hati sikit jari ni, dia boleh bawa gaduh. Okay. So sekarang ke kanan. Settle. Tapi tak habis lagi. Nombor 2. Tengok dia punya arus. Okay. Sekarang ni ini adalah arus tau. Ingat arus daripada positif tau. Current macam ni. Jadi sekarang cikgu nak tanya. Ingat arus adalah jari telunjuk tau. Jari tengah. Middle finger. So jari tengah korang. Arah kita ke arah skrin? Korang nak tunjuk jari tengah tu arah kita ke arah skrin? Kalau ginilah rupa dia. Arah kita. Bagi jari tengah kat diri sendiri. Contohlah, tunjuk jari tengah tu arah kita. Contoh, cikgu bagi ni Okay. So sekarang gerakkanlah jari kita tu. Apa lagi? Tapi. Kejap sabar. Tunjuk dulu. Dah, tunjuk kan. So jari tengah ni dah ke arah kita. Tapi kan. Korang check balik. Jari telunjuk still kanan tak? Ini kadang-kadang bila kita dah ubah jari, tiba-tiba jari telunjuk arah lain. Jangan.
jari tengah arah kita, tapi jari tunjuk still arah kanan. Jadi tangan korang sepatutnya sebiji macam ni. Jari telunjuk ke kanan, jari tengah arah kita. Okay, cikgu hold jap, just in case ada sesiapa tengah mencari. Jenuh kan nak type sambil buat tangan ni kan. Tapi tak apa, buat jap. Ya, current positive to negative. Okay, so sekarang ni ibu jari arah mana korang? Setelah kita buat semua ni, ibu jari arah mana? Our thumb is pointing in which direction? Atas. Dah tu, kalaulah kita buat eksperimen ni, daya ni, wire tercampak ke mana? Yes, wire akan tercampak ke atas. Kenapa? Sebab dia mewakili daya. Itulah cara dia. Okay, benda ni kena praktis. Benda ni kena praktis, dia tak boleh nak buat apa. Okay. So daya ke atas. Yes, settle. Okay, sekarang kita try tukar sikit tukar sikit. Macam mana nak padam? Kita try lah. Apa kata cikgu tukar? Okay, kali ni ini adalah selatan. Okay, ni adalah utara Harap nampak, ni adalah utara, ni adalah selatan. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Okay, first. Jari telunjuk kita arah mana? Ingat jari telunjuk sentiasa tunjuk selatan. Jadi index finger, jari telunjuk tunjuk mana? Kiri kanan? Okay. Jari telunjuk sentiasa tunjuk selatan. So dalam gambar ni selatan. Okay, our south is on the left. Jadi pastikan jari telunjuk kita ke kiri. Buatlah macam tu, ke kiri. Okay. Sabar dulu. Lepas tu kita tengok arus. Okay, cikgu nak tanya, arus ni daripada positif ke daripada negatif? Arus daripada positif ke daripada negatif? Okay, daripada positif kan. Jadi gede-gede arus ke sana. Jadi soalan, jari tengah kita kali ni korang tunjuk skrin ke korang tunjuk diri sendiri? Arah kita ke arah skrin? Jari tengah. Bagus. Jari tengah arah skrin. Okay, so sekarang jari telunjuk masih ke kiri because of utara selatan tadi. Jari tengah kali ni masuk skrin. Daya arah mana korang? What is the direction of our force? Gitu. Tengoklah ibu jari arah mana? Atas. Okay, done. So, settle lah yang ni. Sekarang, kita tengok contoh lain. Sebab kadang-kadang soalan dia tak cantik sangat macam ni tau. Dia tak cantik sangat bagi macam ni. Apa yang dia buat adalah dia bagi dalam bentuk ni. Tapi sebelum tu, just nak check 1 sampai, sabar-sabar, 1 sampai 6 lah. 1 sampai 6, 1 tak faham, 6 faham. Kat mana kita? Okay. Boleh Sekarang, cikgu proceed dulu So kita tengok yang ni pula. Ini dia lain sikit. Okay, ni cabaran ni lah sebab kita, magnet north south, current positive negative. Betul. Okay, so ni dia lain sikit. Kenapa? Sebab dia tak bagi kita circuit macam ni. Dia tak bagi kita cantik-cantik. Ni senang lah nampak arus masuk keluar kan. Okay, so sekarang kalau dia bagi gambar, contoh. Ini pun sama je tau tapi ringkasan. Dia sama je sebiji macam tadi, sebiji macam ni tapi ringkasan. So maksud gambar ni adalah contoh katakanlah ni utara selatan ni cikgu rasa tak ada masalah. Okay, cabaran dia adalah bila dia letak simbol macam ni atau simbol bulat. So apa yang korang boleh buat adalah kalau pangkah
gambar dia adalah umpama, ni kalau pangkah tau, umpama wire tadi arus dia macam ni. Kalau pangkah, jari tengah kita ke skrin. Okay, tapi kalau dekat gambar tu dia letak simbol dot macam ni, maksudnya jari tengah kita arah kita. Dia memang macam tu. Okay, jadi kalau macam contoh, tengok kalau pangkah, anak panah tu ke dalam, tapi kalau ni dia keluar. Jadi kalau lah ni tanya je lah, kalau ingat bagus, tak ingat tak apa. Kalau cikgu nak lukis benda ni dalam simbol tadi, okay, sini selatan, sini utara. Kalau macam ni, cikgu nak letak pangkah ke cikgu nak letak dot? Kalau ingat lah, tak ingat tak apa, jangan risau. Cikgu tanya je, kalau macam ni, nak letak pangkah ke nak letak dot? Okay, bagus. Tak ingat tak apa tau. Nanti ingatlah. Tak boleh lah tak apa tu sampai bila-bila. Sekarang je tak apa. Okay, kita akan letak pangkah. Kenapa? Sebab anak panah dia macam tu. Okay, so tengok balik kat sini. Kalau anak panah dia macam ni, dia pangkah. Tapi kalau anak panah dia terbalik macam ni, dia dot. Okay, ni nanti ambil lah masa untuk ingat Tapi buat masa ni, try jap. Semua orang cuba buat pakai tangan masing-masing. Guna yang konsep yang kita baru belajar tadi. Okey, anak panah ni macam mana? Mana arah daya kita? Sorry, buat terus. Habiskan. Untuk yang ni, arah daya kita ke mana? Try. Wih, laju, pandai semuanya. Sabar sekejap, cikgu baca nama yang betul Yang cikgu Witi sebut lah. AF atau AF, cikgu tak tahu. Okey, betul. Hasmisal betul, Amber betul. Zaid betul, Aiman betul, Aina betul, Ichah betul, Khadijah betul, Irina betul, Adri betul, Amna betul, Hana betul. Aimi, Mirza, Farah betul, Harshini betul. Wah. Gitu. Hasmes. Ya, sure. Hasmes pun betul. Okay, so macam mana nak buat? Jari telunjuk arah mana korang? Jari telunjuk arah mana? Kiri ke kanan? Okay, index finger to the right. Kenapa to the right? To the right, kanan, selatan. Okay, jari telunjuk sentiasa tunjuk selatan. Okay, so sekarang pangkah. Pangkah maksudnya jari ni kena masuk dalam skrin. Maksudnya menjauhi kita. Okay, pangkah tu maksudnya jari tu menjauhi kita. Gini lah. So, kita dah tengok. Oh, utara selatan. Betul. Lepas tu masuk. Jadi nampak ibu jari kita ke bawah. Macam tu lah. Okay. So, macam mana nak lukis dekat sini? Okay, ni dah settle. Tapi dalam exam kadang-kadang dia suruh lukis garisan untuk tunjuk daya lastik tu. So, cerita dia macam ni. Dia akan ke bawah. Okay, daya ke bawah. So, sekarang cikgu nak tanya. Kalaulah dia berjaya tolak ke bawah, okay, dia berjaya tolak ke bawah tau. Jadi mana yang kuat? Siapa yang kuat? Belah atas ke belah bawah? Dia berjaya tolak benda ni ke bawah. Rasa-rasa siapa yang kuat? Atas ke bawah? Okay. Mungkin ada yang macam apa benda cikgu ditanya ni. Okay, tak. Soalan dia macam ni. Jawapan dia, faham, tak apa. Okay, jawapan dia adalah atas kuat. Atas kuat. Maksudnya macam ni lah contoh-contoh. Katakanlah ada kayu. So ada seorang tolak. A tolak. Lepas tu ada seorang lagi B tolak. So kayu ni jatuh arah kanan. Siapa yang tolak lagi kuat? A ke B? Faham kan maksudnya? Dia macam A lagi kuat sebab tu dia tolak. So dalam kes ni dia terjatuh ke bawah. Jadi siapa yang lagi kuat? Mestilah belah atas. Macam tu. Anyway, bila kita nak lukis, tadi kita belajar kalaulah north south saja garisan dia straight. Tapi bila gini, dia akan buat macam ni. Buat elok-elok sikit. Nanti korang tengok buku teks balik tau. Tangan cikgu ketar-ketar sikit ni. Okay, so nanti tengok balik.
Okay. Kenapa cikgu tanya pasal siapa kuat tu? Sebab yang mana kuat itu garisan dia banyak. Macam dalam kes ni, kalau tak boleh nak lukis tak boleh kena dekat ke X ke? Elak kan? Tak, dia macam garisan dia tak bertembung. Garisan dia tidak bertembung. Cuba semua orang tolong tengok buku teks balik just nak pastikan gambar tu korang dapat clear picture. Okay, tapi kita elakkan daripada bersilang dan sebagainya. So dalam kes ni nampak atas kita lukis 1, 2, 3, 4. So kat bawah ni maybe kita boleh buat 2 garis. Sebab atas lagi banyak daripada bawah. Okay, dah dapat markah ke belum gambar ni? Yakin ada yang belum, ada yang dapat? Yes, very good. Arah. Korang jangan tinggal kat sini tau. Kena tunjuk utara ke selatan. Okay, macam itulah. Tapi nanti tengok buku teks tolong semak buku teks. Pastikan jawapan korang sama macam buku teks. Okay, kita move on dulu Okay, kita try bawah ni straight ke? Alah, kalau tengok buku teks dia tak straight sangat pun. Dia bengkok juga. Point dia adalah jumlah arrow kurang. Yes. Dia tak semestinya straight. Tak. Dia tak semestinya straight. Okay. Nanti tengok gambar dalam buku teks. Tapi pastikan nombor dia kurang tau. Sebab dekat bawah lagi lemah. Okay. So sekarang kita try buat satu dua soalan. Sebab kita dah tengok arah. Lepas ni kita nak tengok magnitude. Okay. Sekarang kita tengok dekat sini. Okay. Korang try jap jawab apa soalan ni. Apa jawapan soalan ni? Okay, semua orang betul. Laju sangat. Tak sempat nak baca. Terima kasih kerana respon. Okay, Rajah menunjukkan petua tangan kiri Fleming. So, kalau tangan kiri kita ada 3 jari tadi. F, B, I. So, dalam soalan kata ibu jari. Ibu jari apa? Ibu jari adalah F. F tu apa? F tu adalah force. Gitu lah. Okay, siap. Sekarang kita tengok soalan exam. Contoh. Lain sikit soalan ni. Nah, cuba baca. Try jawab jap. Tengok soalan, baca betul-betul. Okay, ni macam dalam gambar yang kita tengok tadi, dalam video tadi. Okay, Zaid betul, Amber betul, Nur betul, Aini betul, Ana betul, Aina betul. Hasmisal ada yang terbalik tu. Salwa betul, Hasmes betul, Dot betul, Amna betul. Okay, Khairul, Sarah, cikgu rasa ada banyak yang terbalik tapi tak apa, try lagi. Aiman betul. Okay. Syahmi, adalah benda yang terbalik tu tapi tak apa. Jom kita tengok dekat sini. Okay, so semua orang tengok First, kita ada 3 jari tadi. Nombor 1 kita ada jari telunjuk, index finger. So index finger dalam soalan ni tunjuk mana? Ingat dia tunjuk magnet kan? So dalam soalan ni index finger kita nak tunjuk arah mana? Our jari telunjuk nak tunjuk arah mana? Okay. So dalam gambar ni dia akan tunjuk atas. Kenapa atas? Sebab nampak tak? Tu label ada utara, selatan. So dia label atas. Okay, lepas tu jari tengah arah kita ke arah skrin? Middle finger kita ke skrin? Okay, middle finger arah kita. Kenapa arah kita? Sebab nampak tak? Ni positif. Gede-gede macam ni. Nampak arus arah sini. So, jari tengah arah kita. Pandai-pandai lah adjust lah tangan korang. Gini.
So, ibu jari kita arah sini. So, kiri lah. So, untuk soalan ni jawapan dia adalah A. Okay, tips. Ni tips lah. Ni dah cerita je lah. Kadang-kadang kita dah prepare. Tapi benda nak jadi kadang-kadang kita jam. Kita tak tahu langsung, tak ingat kiri kanan, tiba-tiba tak tahu nak pakai tangan apa. Ni cikgu bagi tips tau. Kalaulah jadi macam tu, korang tengok apa pun yang berlaku, contohlah magnet macam ni kan, confirm antara sini dengan sini jawapan dia. Okay, maksud cikgu ni cerita, kalau korang tak ingat tau, kalau ingat buatlah macam biasa. Tapi ni kalau dah jam sangat nak tembak, tapi nak bagi bijak sikit tembak tu, kalau magnet macam ni, confirm jawapan dia mesti salah satu daripada sini. Dia takkan sama dengan magnet. Side dia takkan sama dengan magnet. Tak percaya try. Okay, tapi ni cerita, kalau dah jam sangat tak tahu dah nak jawab macam mana. Okay, kalau magnet di atas bawah, confirm akan jadi A atau C, kiri atau kanan. Kalau lah magnet dia kiri kanan, confirm dia sama ada gerak atas atau gerak bawah. Okay, ni tips tau. Tips kepada mereka yang macam, ui dah tak boleh dah ni, dah tak tahu dah nak teka. Inilah at least. Okay, so habis kat situ. Sekarang kita try, tak habis ke soalan ni sebenarnya. Nah, ini, jom. Yang mana satu jawapan yang betul? A, B, C ataupun D? Try, tak cuba confirm salah. Daniel betul, Hana betul. Sarah, tengok balik jawapan. Adriana betul, Khairul betul, Aiman betul, Nur betul, Aini betul, Dot betul, Nazmi betul, Irina betul, Tanisha betul. Yang cikgu tak sebut tu apa kata tengok balik. Esmes betul, Salwa betul, Farah betul. Okey. Aina betul, Af betul, Harshini betul. Okey, ingat tak 5 saat lepas cikgu baru bagi tips. Kalau magnet dia atas bawah, confirm jawapan dia tak boleh atas bawah dah. Confirm jawapan dia tak boleh atas bawah. Confirm jawapan dia sama ada sini atau sini. Jadi untuk soalan ni tak payah fikir pun, tak payah buat tangan pun, korang dah tahu mesti bukan A, mesti bukan C. Itu step pertama. Kalau tengah buat tu tiba-tiba macam dapat A atau C, confirm salah. Tak payah buat pun dah tahu dah. Okay, itu tips pertama. Okay, sekarang barulah kita buat. Jadi dalam situasi ni, jari telunjuk kita arah mana? Index finger kita arah mana? Atas ke bawah? Up, down. Jari telunjuk atas ke bawah? Okay, jari telunjuk sentiasa tunjuk selatan. So, south. Tunjuk bawah ha. Settle. Dah, tunjuk bawah. Lepas tu, anak panah pula. Jari tengah arah kita ke arah skrin. Tengok ni arus tau. Arus masuk ke sini. So, jari tengah arah kita ke arah skrin. Okay, jari tengah arah kita. So, gambar ni dah siap lah. Sebab, nampak? Jari telunjuk ke bawah, jari tengah arah kita. So, tinggallah ibu jari ke kanan. So, jawapan dia adalah B. Itulah ceritanya. Okay, dah. Habis. Sekarang. Satu lagi lah. Nah, untuk yang ni, rasa-rasa apa jawapan dia? Try. Try. Lain sikit. Tapi taklah lain sangat. Sarah betul, Daniel betul, Irina betul, Aina betul, Tuah betul, Puja betul, Aiman, Khairul, Hana betul.
Hana betul, Harshini betul, Echa betul, Amin betul. So, Tanisha betul, Khadijah betul, Amna, Zaid betul, Salwa betul. So, jawapan kat sini adalah C. Kenapa? Sebab nampak tak bekalan arus ulang alik? Soalan, arus ulang alik dia gerak satu arah atau dua arah? Arus gerak satu arah atau dua arah? Yes, ulang alik. Nama pun ulang alik. Ulang alik. Ulang alik. Maksudnya dia dua arah. Jadi arus tu mula-mula mungkin dia datang sini, lepas tu dia patah balik. Dia datang sini, dia patah balik. So bila arah arus berlawanan, dia mesti akan tukar arah juga. Jadi jawapan dia atas bawah. Sebab ingat tak tadi, magnet, okay, magnet kiri kanan kan? Confirm tak boleh kiri kanan juga. Mesti jawapan dia sama ada atas ni ataupun bawah. So jawapan dia adalah C lah. Sebab arus pun both direction. Okay dah. Itulah cerita pasal arah. Panjang pula cerita arah. So sekarang tengok balik benda yang kita nak belajar tadi. Kita dah tengok macam mana dia boleh terjadi. Okay, interaksi antara dua medan magnet. So kita ada we have magnetic field from the permanent magnet. Kita ada medan magnet daripada magnet kekal. Dan kita ada medan magnet daripada konduktor. So gabungan interaksi dua tu akan menghasilkan medan elastik. Dia tercampak dan adalah daya. So bila dah ada daya tu kita dah belajarlah arah pakai apa? Petua tangan kiri, Fleming's left hand rule. Okay, tapi kita kena tahu magnitude juga. So magnitude ni basically berapa kuat daya tu. Berapa kuat daya tersebut. Jadi untuk tahu benda tu, saya tengok kat sini. Okay, so yang ni kita dah boleh buat slide penuh. Sabar jap. Sabar. Okay, so ini adalah factors affecting magnitude of the force. Okay, ni kena ingat dulu. First, kita cakap pasal current. Okay, tadi kan kita kata konduktor tu ada arus dalam dia. Okay, ada arus dalam dia. So kalaulah arus dia besar, if the current is larger, force will be stronger. Maksudnya dia akan tercampak lagi jauh. Okay, yang kedua adalah medan magnet. So bila medan magnet tu kuat, daya akan jadi lagi besar. So kalau macam contoh, kita buat dua setup. Satu magnet kuat, satu magnet lemah. Yang kuat tu dia campak lagi jauh. Sebab apa? Sebab daya dia lagi besar. So these are the two factors affecting the magnitude of the force. Okay, tapi dalam exam dia macam ada modification pada benda ni. Fakta dia still sama, fakta asas dia sama, tapi kadang-kadang dia lain sikit cara dia tanya. Okay, contoh contoh kalau dalam soalan ni, okay, dalam gambar ni dia tanya, okay, daya, kita tahu daya terhasil sebab dia tercampak tadi. Kita tahu daya terhasil sebab dia tercampak. So maksudnya dia akan menghasilkan sesaran. Okay, the rod will be displaced. So there will be displacement. So kalau nak tingkatkan displacement, increase displacement, maksudnya kita nak dia bergerak lagi jauh. Maksudnya kita nak daya lagi besar lah. Okay, so cikgu ulang. Sekarang kita tengah belajar faktor mempengaruhi daya, factors affecting force. Tapi dalam exam tak semestinya dia tanya macam mana cara nak tingkatkan force. Okay, mungkin dia boleh tanya bagaimana cara untuk tingkatkan sesaran. Ways to increase displacement. Tapi samalah maksudnya macam mana nak tingkatkan daya. So ada dua cara. Cepat bagi dekat cikgu apa dua benda yang kita boleh buat untuk tingkatkan sesaran atau increase displacement. Apa benda yang kita boleh buat? Dalam exam kalau korang jawab arus je salah sebab arus kenapa? Kenapa dengan arus? Nak tambah ke nak kurang? Ke nak biasa-biasa je? Okay. So untuk soalan ni kita ambil yang asas je. First kali kita tahu bahawa kita boleh increase the current. Okay, tambahkan arus. Okay, itu cerita arus. Ingat, benda ni
benda ni dia adalah interaksi dua benda. Konduktor dengan magnet. So mesti ada kaitan dengan arus, ada kaitan dengan magnet. So nak buat apa dengan magnet? Okay, yes, ada banyak benda kita boleh buat kat sini. Okay, first, kita tahu kita kena tingkatkan kekuatan medan magnet. Okay, kita kena tingkatkan kekuatan medan magnet. Tapi selain daripada tu, korang boleh kata tambah bilangan magnet. Okay, kita boleh kata rapatkan magnet. Sebab semua tu boleh meningkatkan medan magnet. Menggunakan magnet yang lebih kuat. Yes, very good. Okay, sebab at the end, kita nak medan magnet tu kuat. Macam mana cara kita tingkatkan tu tak kisahlah, yang penting medan magnet kuat. Okay, itu cerita magnitude. Okay, sekarang macam mana cara nak ubah sesaran? Maksudnya, okay, tengok dalam gambar ni. Kalau ikut gambar ni, sepatutnya dia ke kanan. Tapi soalan tanya macam mana nak bagi dia ke kiri? What can you do to make the rod displace to the left? Bagus. Okay. So dia sama macam tadi, tapi jangan cakap pasal magnitude. Cakap pasal arah. Okay, so yang pertama, kalau kita cakap pasal arus, kita boleh kata tukar terminal bekalan kuasa. Change the terminal of power supply. Tukar terminal bekalan kuasa. Okay, sebab sekarang arus masuk kat sini, arus keluar kat sini, tukarlah. Okay, buat kat sini pula out. Kat sini pula in. Okay. Nombor 2, magnet. So, untuk magnet, kita tukarlah kutub magnet. Tukar kedudukan kutub magnet. Jadi, itu point dia. Sekarang kita kena faham, kalau nak cakap pasal nilai, still cakap pasal arus, still cakap pasal magnet, tapi cakap pasal nilai arus, nilai magnet, magnitude dia. Tapi kalau soalan cakap pasal arah, kita akan cakap arus dan magnet. Sebab arus dan magnet ni yang penting sekarang. Tapi tukar arah, tukar terminal, tukar kedudukan. Okey. Setakat ni 1 sampai 5. 1 tak faham, 5 faham. Kat mana kita? Okay. So, next Nah, ni pinjam jawapan, ni pinjam gambar buku teks. So kalau tengok dekat sini, dalam situasi ni daya menyebabkan dia berayun. Okay, force causes for this structure to swing. Okay, jadi dalam soalan ni bila dia kata macam mana cara nak tingkatkan sudut, maksudnya benda ni dia nak naikkan sudut. Maksud soalan ni adalah macam mana cara nak tingkatkan daya. Okay, so sama je. Okay, sama je dengan jawapan tadi. Okay, cakap pasal naikkan arus, cakap pasal naikkan magnet. Kuatkan magnet. Okay, sama je macam tadi. Tapi kalau cara ubah ayunan, sama juga ubahlah arah arus. Okay, dengan cara ubah terminal bekalan kuasa ataupun ubah kedudukan medan magnet. Okay, macam itulah cerita dia. Okay. So, sekarang satu lagi gambar last. Okay, kat sini. Dalam gambar ni, okay, dalam gambar ni, daya, okay, daya, okay, kejap. Apa yang soalan tu? Okay, ini adalah magnet. Dekat tengah-tengah ni ada wire lah. Okay, by the way dekat buku teks, korang boleh tengok QR code dia, dia ada video untuk benda ni. Pergilah tengok, okay, nanti tengok Tapi point dia adalah kita ada magnet, lepas tu kita ada wire ni. So dia akan hasilkan daya. Okay, tapi dalam kehidupan sebenar daya kita tak nampak kan? So dalam situasi ni daya tu ditunjukkan oleh nombor ni. Okay, nombor ni bukan daya tapi dia mewakili daya. Maksudnya korang tak boleh pergi kata oh daya adalah 2 gram, tak boleh. Tapi dia mewakili daya. Maksudnya kalau nombor dekat sini tinggi, okay, kalau nombor dekat sini tinggi maksudnya daya tinggi. Kalau nombor kat sini rendah, daya rendah.
Jadi sekarang cikgu nak tanya soalan. Cuba tengok dekat sini. Kalaulah kita buat setup baru macam ni. Tengok before ni before. So ni after. Bacaan dekat sini adakah dia lebih, adakah dia kecil ataupun dia sama je dengan 2 gram. Bacaan dekat sini adakah dia akan jadi lebih, adakah dia akan jadi kurang ataupun dia akan jadi sama sahaja dengan 2. Okay. So jawapan dia adalah, okay, first sebelum kita tengok jawapan, tengok dulu apa beza. Apa beza sebelum dan selepas? Kalau kita tengok kat sini, kita nampak magnet kan? So magnet bertambah, maksudnya medan magnet dia lebih kuat lah. So bila medan magnet lebih kuat, daya adalah lebih kuat juga. Jadi bacaan yang mewakili daya, iaitu benda ni, akan lebih besar daripada original. Okay, sekarang tengok gambar yang kedua. Kejap, sorry. Tengok balik. Dalam kes ni, magnet dia bertambah. So bila magnet bertambah, daya bertambah. Jadi bacaan akan jadi lagi besar. Okay, soalan ataupun gambar yang seterusnya. Okay, sama je soalan dia. Adakah bacaan dia lebih, adakah bacaan dia kurang, atau bacaan dia sama je dengan 2 gram. Okay, asal dia dengan satu pasang magnet dan voltan 1V, dia akan menghasilkan bacaan 2 gram. Jadi kat sini, adakah bacaan dia lebih, bacaan dia kurang, atau bacaan dia sama sahaja dengan 2 gram. Okay, so untuk soalan ni, jawapan dia adalah lebih. Okay, asal pula lebih? Lebih sebab, tengok ni, V sekarang dia jadi 2V. Jangan lupa V kan sama dengan IR. So bila voltan tinggi, voltan bertambah, arus pun bertambah juga. So arus bertambah, daya bertambah juga. Jadi bacaan akan jadi besar juga. Macam itulah ceritanya. Okay, so benda ni kalau soalan tanya pasal motor ke apa, kita tak cover motor semua hari ni. Tapi kalau soalan tanya, korang cakap lah kita tambahkan arus, kita guna magnet yang lebih kuat. Okay, macam itulah. So, dah. Inilah dia cerita pasal daya ke atas konduktor pembawa arus. So, apa yang kita belajar pada hari ini? Okay, apa yang kita belajar pada hari ini adalah tadi kita mula-mula tengok, okay, macam mana boleh ada medan medan lastik in the first place. Okay, dia adalah sebab interaksi 2 benda. Apa 2 benda tu? Satu, medan magnet daripada magnet kekal. Satu lagi, magnetic field daripada konduktor. Gabung 2 tu, bertembung, dia akan hasilkan medan lastik. Okay, ataupun catapult field. Ini ayat rasmi dia. So, dalam video kita tengok sekejap kiri, sekejap kanan. Macam mana nak tahu kiri kanan? Pakai apa korang? How do we know the direction of the force? Kiri kanan tu macam mana nak tahu? Yes, betul. Tangan kiri Fleming. Fleming's left hand rule. Okay, lepas tu kita pakailah benda ni. Ingat 3 jari tu, tahu kiri, tahu kanan. Okay, selepas habis kita tahu pasal arah ni, kita belajar pasal dia punya faktor mempengaruhi, iaitu arus dan kekuatan medan magnet. Arus besar, daya pun besar. Medan magnet besar, daya pun besar. Gitulah cerita dia. Okay, dah. Habis.